Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, berjumpa lagi kita pada hari ini. Kali ini rakaman dibuat pada sesi petang pula. Okay, jadi bersama saya Fida bin Selamat masih dalam ruangan sesi bicara minda sekitar tajuk berkenaan Aisinar. Okay, jadi hari ini aku nak ulas sedikit tentang banyak persoalan, tapi aku ambil dua je lah. Yang pertama berkenaan dengan salah mohon amount pengeluaran. Jadi nak minta untuk tukar jumlah pengeluaran, amount pengeluaran. Dan yang kedua adalah yang dok viral sekarang ni, yang dok tular berkenaan dengan tarikh kelulusan yang dikatakan bermula boleh semak pada 8 Februari 2021. Okey. Jadi apa yang aku nak jelaskan di sini, sebelum aku jelaskan sikit, tadi aku ambil satu inisiatif, aku cuba call pihak hotline Aisinar KWSP. Alhamdulillah dapat dijawab dan juga dapat bertanyakan dua soalan berkenaan. Jadi jom kita dengar dulu. Lepas ni baru aku akan ulaskan sedikit lah. Jadi kita dengar dulu rakaman perbualan telefon tadi. Okey. Assalamualaikum, selamat petang KWSP. Nama saya Firdaus bin Selamat. Telefon Taipei Perak. Okey, saya nak buat pertanyaan mengenai Aisina lah, tentang actually saya tanya ni untuk kakak saya sebab dia cuba telefon tak dapat. Okey. Jadi dia nak tahu untuk pengubahsuaian amount boleh ke dilakukan? Betul Cik Firdaus, boleh bacakan nombor sikit boleh kat kita? Boleh. 85 Selamat ya. Ya, saya. Jadi saya tanya, yang kakak punya tu dia dah lulus ke belum? Belum, status dia masih dalam proses yang 21 hari tu lah. Jadi dia salah drag amount permohonan tu. Jadi dia nak tukarkan Waktu hari tu kita ada bagi peluang, contohlah tak lulus kategori pertama, kita ada bagi peluang kali kedua. Kalau Cik perasan kan, betul, dia ada kemaskini amount tu. Kita pergi tak kali tu kemaskini amount? Waktu tu dia tak pergi. Jadi bila kata dah upload dokumen dan dah start untuk processing 31 days tu kan, lepas tu bila kita pergi tang untuk semakkan tu memang dah tak ada dah untuk kemaskini tu. Masa tu dia tak aware yang dia punya permohonan tu dia tersalah amount. Selepas benda tu dah disable baru dia sedar. Jadi ada kaedah ke ataupun tidak? Tak ada setakat ni Cik Firdaus, sebab tu kita bagi peluang sekali lagi untuk ahli tersalah pinda, salah isi amount, kita kenakan pinda kali kedua bila nak upload dokumen. Sampai tak boleh lah Cik Firdaus. Jadi macam ni memang tak boleh buat apa tu lah. Tak boleh buat apa setakat ni. Tak apa, saya akan bagi tahu kat dia macam tu. Boleh kita ada bagi macam bantu? Cuma yang dari segi processing dia pula, yang 21 hari tu, adakah ada tarikh-tarikh tertentu yang kita boleh semak? Virus kan banyaklah, 8 bulan Februari dan sebagainya. Itu untuk orang yang awal mohon lah. Sebenarnya Cik Firdaus, Cik Firdaus boleh je semak dari masa ke semasa. Sebab kata-kata kita, kalau kita rasakan dokumen tak cukup, kita akan reboot balik message untuk ahli upload dokumen baru. Cuma time frame dia selepas 21 hari bekerja. Jadi tak adalah orang kata yang kita orang dok baca spesifik yang dok kata 8 bulan ni dah boleh tahu status dan sebagainya, tidak lah macam tu. Saya tak tahulah kenapa, tapi dia tengok juga bila mohon tu. Yang orang yang mohon bermula hari tu. Yalah, it's very subjective lah actually. Okay. Yes, okay, understand. Terima kasih banyak, sangat jelas. Terima kasih membantu. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik. Itu tadi rakaman perbualan telefon antara aku sendiri dengan pihak daripada pihak KWSP melalui hotline Aisinar. Okey. Dah dijelaskan yang pertama berkenaan dengan salah amount. Jadi setakat ni masih tidak ada apa-apa lagi kaedah ataupun penyelesaian yang boleh kita lakukan untuk memohon untuk mengubah jumlah pengeluaran tu tadi. Jadi kalau kata berlaku kesalahan amount, setakat ni masih tidak ada apa-apa tindakan yang kita boleh ambil. Jadi kita patut tunggu. Selain daripada tu mungkin boleh juga ambil sedikit inisiatif, kita
hantar maklum balas secara online menggunakan daripada iAccount punya laman web. Dari situ kita boleh hantarkan inquiry kita berkenaan dengan isu ni lah. Jadi kita harap semoga pihak KDBSP akan mengambil tindakan yang efisien, yang tindakan yang sepatutnya lah, yang mungkin boleh membantu jika pemohon yang salah masuk kad emas ni, mungkin diorang boleh tukar kad emas ataupun diorang boleh melakukan permohonan yang baru pula. Okey. Jadi itu kita masih kena tunggu daripada pihak KDSP sama ada penyelesaian ataupun tidak. Jadi kita tak boleh nak kata apa-apa dan harap semua bersabarlah. Okey, yang kedua tadi juga ada aku tanyakan tentang tarikh yang dikatakan boleh semak kelulusan, dan seperti yang dijawab oleh pihak KDSP tadi, tidak ada tarikh-tarikh khusus yang tertentu. Seperti yang aku jelaskan sebelum ni, 21 hari itu adalah masa untuk diproses. Sebab pemprosesan ni adalah di pusat pemprosesan. Kita tak tahu bilangan tenaga kerja di KDBSP. Permohonan rasanya mungkin berjuta, dan juga dia orang kena teliti permohonan satu persatu dengan dokumen dan sebagainya. Jadi memang logiknya memang dia sangat mengambil masa lah yang agak lama. Jadi di situ harap semua bersabarlah. Okey, jadi kalau kata berkenaan dengan viral ni, benda ni sebenarnya seperti yang dijelaskan tadi, dia adalah subjektif ataupun lebih mudah dikatakan kurang tepat. Mungkin ada yang buat semakan pada 8 hari bulan ni, kebetulan dia dah cukup tempoh masa proses dan sebagainya, jadi dia boleh dapat keputusan ni lah, sama ada lulus ataupun tidak lulus. Okey, dan mungkin juga ada ramai juga yang mungkin bila semak masih lagi status, masih lagi diproses. Jadi benda ni, viral ni sebenarnya ada baik dan buruk je lah. Baik dia ialah sebagai kita sentiasa semak daripada semasa ke semasa, tapi yang buruk dia mungkin dia akan boleh memberikan sedikit tekanan kepada pemohon yang sangat berharap dan menantikan kelulusan daripada permohonan Sinar tu tadi. Jadi benda ni pun kita tak boleh nak salahkan siapa-siapa, cuma di sini saya ingin berkongsi dan harapkanlah agar kita kurangkan sedikit viral benda-benda yang tak pasti, yang bukan officially atau secara rasminya daripada pihak KDBSP sendiri. Contoh dalam website KDBSP ataupun daripada Facebook KDBSP sendiri tidak ada menyatakan apa-apa tarikh. Cuma di bahagian FAQ, Frequently Asked Question, dalam iSinar cuma dinyatakan daripada proses tu, jika lulus, bayaran hanya akan dilakukan sebelum hujung bulan yang berikutnya. Jadi kalaulah ada rezeki, insyaAllah lulus pada bulan ini, 8 bulan ada yang semak, kebetulan ada yang lulus, jadi bayaran tu pula akan dilakukan selewat-lewatnya sebelum hujung bulan 3. Jadi kalau ada yang masih bila semak tu masih belum lulus, tak tahu ni semua, tak tahu kelulusan tu masih bila akan berlaku dan sebagainya, jadi of course dia akan ambil masa yang lebih lama. Dia mungkin sampai bulan 4 baru dapat duit, kalau lulus bulan 5 dan sebagainya. Sebab kita kena ingat data pemohon terlalu banyak, tenaga kerja mungkin terhad, tambah lagi dalam musim PKP, COVID dan sebagainya ni, jadi dia orang pun tak boleh nak push terlalu lebih. Okey, jadi harap melalui rakaman ni tadi dan juga sedikit penjelasan ni, harap semua jelas dan semua bersabar. InsyaAllah daripada kita duk bercakap benda yang tak baik, lebih baik kita berdoa semoga permohonan dipermudahkan dan diluluskan. Itu adalah yang lebih baik. Okey, jadi itu saja perkongsian untuk kali ini. InsyaAllah jika ada lagi sebarang emas kini terbaru, aku akan kongsikan dalam video seterusnya. Yang penting jangan lupa subscribe, kongsi juga video ni kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga yang mana yang mungkin nanti apa jawapan, bagaimana penjelasan dan sebagainya, kongsikan supaya mereka semua, orang kata, at least dapat satu idea apa yang sedang berlaku sekarang ni. Begitu. Jadi diulangi lagi sekali, harap semua bersabar dan berdoa semoga semua urusan kita dipermudahkan. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.